Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ini Syekh Ali Jumaah, Profesor Dr. Ali Jumaah datang ke negara Malaysia untuk membuat satu lawatan yang cukup bermanfaat. Tetapi pada waktu itu berlaku satu isu yang cukup menarik berkaitan tentang soalan yang ditanya oleh Mufti Pahang, yang mana kenyataan beliau di dalam bahasa Arab itu ataupun soalan beliau kepada Syekh Ali Jumaah dalam bahasa Arab itu dipertikaikan oleh sebahagian pihak daripada sudut kemahiran bercakap bahasa Arab. Sehingga Ustaz Abdul Rashid Muhammad Akib ditulis, dia kata yang mana satu kemestian seorang mufti, mahir baca kitab Arab atau mahir bertutur Arab. Sehingga kita terpaksa membuat semakan seperti ini adalah satu perkara yang cukup menarik. Jadi sebelum kita tengok ulasan daripada seorang ustaz berkaitan tentang isu ni, jom kita tengok dulu video yang berkaitan. Dan video ini bukan saya nak cuba naik-naikkan hal ni, tidak. Tetapi video ini telah viral dan ada di media sosial sangat-sangat banyak dan memang dikeluarkan sama ada daripada orang yang menyokong ataupun orang yang tidak menyokong. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Waalaikumsalam Fadilatul Mufti. أعجبني كلامكم من أول حتى الآن، والكلمة التي أريد أن ممكن تشرح لنا يعني علم التساوي. علم التساوي كما قلت، التساوي المتساوية بين التساوي. هناك فارق كبير. نعم تفضل. السؤال يعني نحن أكثر من المسلمين هنا متمسك بالأشاعرة وماتريدية، ولكن بعد الفرق وقال متساوي بين توحيد ألوهية وربوبية مع التوحيد هذه مع أشاعرة متساوية. ليس هناك فرق. هل ليس هناك فرق؟ هذا مسألة خلافية. هل ممكن نقول هذا بالمسألة التوحيد؟ ممكن تقسيم التوحيد ثلاثي. نعم. يعني المقصود به يعني هل يمكن أن نقول أن منهج التقسيم التوحيد الثلاثي من ربوبية ألوهية أسماء وصفات عند السلفية يعني في نفس المستوى أو التساوي بصفات العشرين عند الأشاعرة؟ هل عقيدتهم مقبولة عند الأشاعرة لأن في ماليزيا أغلبنا على الأشاعرة؟ Alhamdulillah kita telah tengok video berkenaan sama-sama dan video ini telah direact oleh ramai ustaz-ustaz kita. Antaranya adalah Ustaz Abu Hafiz ataupun Dr. Abu Hafiz berkaitan tentang isu ni. Dia ni adalah jago debat dan dia bukan jago debat bahasa Melayu, jago debat di dalam bahasa Arab. Dia berikan kritikan terhadap isu ni. Jom kita tengok apa yang beliau sebut. Mungkin kita dapat ambil manfaat daripada kenyataan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah. InsyaAllah pada kesempatan ini saya cuba untuk memberikan beberapa penjelasan dan kepelikan saya di atas satu status, di atas respon status yang saya unggah ataupun saya naikkan di Facebook saya ataupun media sosial saya kira sekitar hari Khamis yang lalu berkaitan dengan satu orang mufti di sebuah negeri yang saya tak pernah pun namakan, tapi kemudian dibawa oleh pekomentar komentator yang berada dalam status tersebut yang menjelaskan ataupun yang menarik, bahkan membawa bukti siapakah mufti tersebut. Moga Allah Ta'ala memberikan beliau kesihatan dan memberikan beliau hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga memperbaiki yang mungkin sama juga daripada kita untuk memperbaikinya. Pertama, penguasaan bahasa bukanlah satu perkara yang mudah. Ia bergantung kepada orang-orang yang kita kerana bahasa ini dia benda yang hidup. Selama mana kita tak menggunakannya, maka nama dia akan makin melemah. Baik, itu yang pertama, semua orang tahu. Kedua, apabila kita memberikan kritikan ataupun menegur sesuatu itu, bukan bermaksud kita lebih baik, pertama. Okey, tetapi semua orang yang belajar dalam bidang agama akan tahu bahawa bahasa ini perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Ada yang menyebutkan tentang sabqul lisan. Baik, betul.
Saya setuju. Bahkan kalau sesiapa untuk mencari kesilapan pada saya ketika membaca ke ataupun ketika bercakap, kita akan tahu ini benda yang biasa. Bahkan natiq bil lughah pun ataupun native speaker pun akan berlaku masalah yang sama. Bahkan mereka akan jangan majrur mereka alaihim seakan-akan ketika bercakap itu adanya qiraat membaca Al-Quran. Baik. Namun, saya perlu untuk meluruskan beberapa perkara supaya yang memberikan komentar itu jangan ke mana-mana, jangan sehingga menghilangkan maksud sebenar kenapa status itu diunggah ataupun dimuat naik di dalam Facebook saya. Yang pertama, isunya adalah kerana ia adalah mufti. Dan ingat, mufti ini ada kedudukan di dalam sesebuah negeri. Okey, dalam sesebuah negeri, kerana Malaysia mufti itu berkuasa di dalam negeri-negeri mereka. Kita tidak ada mufti peringkat negara ataupun peringkat kebangsaan. Baik. Maka ada kuasanya pertama. Dan kuasanya itu pada beberapa keadaan, khususnya yang telah digazetkan di bawah Dewan Undangan Negeri, ianya boleh dianggap sebagai sebahagian daripada undang-undang yang boleh dikuatkuasakan, yang boleh untuk dikenakan kepada orang lain. Itu yang pertama. Kedua, mufti ini, tolong untuk faham, mufti ini dibayar. Mufti yang rasmi itu dibayar oleh negeri menggunakan duit pembayar cukai. Maka itulah kenapa soalan tersebut, kalau isunya akan untuk kita mengkritik ustaz yang berada di sekolah, ustaz yang berada di masjid, yang tak ada mempunyai apa-apa locus standi terhadap perundang-undangan sesebuah negeri, maka itu mungkin apa yang saya tuliskan itu, apa yang saya coretkan itu mempunyai sedikit permasalahan. Tetapi tolong jangan lari ke isu yang lain. Isunya adalah bagaimana seorang mufti negeri itu dibayar. Bayarannya bukan grade 41, bukan grade 45, 48, 54, dah. Grade dia sebahagian negeri itu adalah sama seperti exco kerajaan negeri. Exco kerajaan negeri dibayar. Dan seseorang itu perlulah ada keahlian ketika mana mereka dibayar. Mereka itu dilantik dan mereka akan keluarkan fatwa. Bahkan mufti khusus itu dan ramai mufti-mufti lain yang agak ekstrim dalam pandangan apabila berbeza, khususnya mereka yang dilabel sebagai Wahabi ke dan sebagainya, adalah sehingga membawa kepada kesesatan dan melabelkan idea dan pemikiran ataupun perbezaan dalam pembelajaran dalam akidah itu dianggap sebagai kafir seterusnya, termasuk pada soalan yang mufti yang saya tujukan itu, yang sebahagian besar dah faham, bertanyakan tentang konsep tauhid tidak, sehingga ianya disimpulkan oleh ahli syum'ah sebagai ataupun jemputan yang datang ketika itu adalah sebagai satu gaya pemikiran, gaya pembelajaran akidah yang mengkafirkan orang lain. Faham? Tapi tak kalau orang itu ingin memberikan soalan, melontar, memberikan bola tanggung supaya di-smash oleh penjawab soalan, ketika susunan ayat itu adalah sangat mendukacitakan bagi seorang mufti. Ingat, saya sebutkan tentang seorang mufti, bukan seorang guru agama biasa. Seorang mufti. Dan saya pun jadi bimbang kalau dipertahankan ini. Adakah selepas daripada ini bahasa Arab akan dianggap sebagai perkara yang remeh untuk menjadi keahlian seseorang? Al-Quran, As-Sunnah, kitab-kitab Turah, semua dalam bahasa Arab. Kalau nak katakan klasik, sebahagian bahasa itu memerlukan kepada penguasaan yang lebih khusus. Tiba-tiba dalam kes ini, oh tak apa, ada yang datang menulis dan memberikan, oh seakan-akan it's okay, tak apa kalau buruk pun bahasa Arab, kurang pun. Saya bercakap tentang mufti. Saya bukan bercakap ada sebahagian tokoh-tokoh, guru-guru agama berada di India ke ataupun dalam sebahagian negeri ataupun di pondok. Mereka kata, oh mereka tu alim, tetapi bahasa Arab mereka bila bercakap tak pandai ataupun tak berapa fasih. Tuan-tuan, jujurlah bahawa yang mereka itu bukan mufti digaji negara. Guru tok guru anda itu di pondok bukan digaji oleh negara. Dan mereka juga bukan mempunyai locus standi untuk mengenakan fatwa mereka yang telah digazetkan itu kepada orang lain. Jangan tukar isu. Dan bahkan siapa pun yang belajar, saya tahu, sehingga kan ada syurut khusus. Kita semua tahu ada syarat-syarat khusus untuk menjadi seorang mufti. Untuk mengajar biasa pun kadang ada syurut. Orang itu menguasai Quran dan Sunnah, menguasai bahasa Arab, menguasai berbagai lagi ilmu fiqh, usul, akidah dan lain. Takkan tiba-tiba menjadi mufti anda bawa kaul sana dan sini untuk melepaskan seorang mufti negeri yang dibayar. Dan ramai juga sebahagian mungkin mufti-mufti yang lain tak menguasai. Janganlah sampai, kita tahu, janganlah sampai mubtada dan khabar pun tak muncul untuk menceritakan tentang suara yang sedap, sautun ladhif, suara yang delicious voice. Bukan begitu. Ini menggambarkan hampir tak tahulah
Tak kata tak tahu langsung pun tidaklah. Hampir terlalu lemah. Sautun ladhid. Kalau gunakan untuk menggambarkan suara yang sedap, suara yang indah, sautun ladhid. Kita gunakan sautun ra'i', sautun jamil, wa ma ila dhalik. Sebab itu, yalah, dia nak tanya tentang pembahagian tauhid 3. Mungkin bolehlah tanya, mal farqu baina taqsim thulathi wa aidan as-sifat al-20 عند العشائرة. هل هناك فرق؟ هل فيه الأمور متساوية ما بين هاتين فكرتين؟ Bolehlah, simple. Itu untuk mufti. Kalau saya salah, it's okay. Saya bukan mufti, saya bukan terikat dengan untuk membuat undang-undang berdasarkan fatwa. Saya bukan dibayar oleh negara untuk menjadi mufti. Kalau ada yang kata, oh benda ni tak biasa, takkan sampai apa yang mufti buat sehingga menjadi tak biasa dengan bahasa Arab, kerana kerjanya memang itu, untuk melihat dan meneliti kitab-kitab itu dan menjadikan diri dia familiar dengan bahasa Arab. Simple, bukan. Dan kitab dia, Al-Imam Syafi'i, seperti yang dinakalkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi berkaitan dengan syurut, ya sudah tentu mengetahui Quran dan sunnah dan ulum dia dan sebagainya. Dan Imam Syafi'i kata, basiran bil lughah, basiran bil syair. Orang yang begitu menguasai basir dalam bahasa dan juga syair. Dan kita pun tidaklah expect kalau untuk mufti itu ataupun mufti-mufti yang ada di Malaysia ini untuk sehinggalah kepada tahap sibawai ataupun syuara yang hebat-hebat dahulu dan klasik. Tidaklah. Tapi sampai yang terpaksa gigih datang menulis, mempertahankan, sehingga kan orang bahasa pun, saya terkejut, ada orang, bukanlah tokoh juga, ada pakar-pakar yang bidang-bidang bahasa yang menulis yang dalam bahasa kononnya tidak menggambarkan keilmuan. Sahabat, takkanlah begitu untuk tokoh-tokoh besar untuk keluarkan fatwa sehingga diberikan excuse, tak apa, it's okay untuk awak tak menguasai bahasa Arab. Bukan begitu. Oleh yang demikian, yang kita expect juga dia menjadi mujtahid mutlak. Sudah hampir, sebahagian sarjana kata sudah hampir tidak wujud mereka yang mempunyai kemampuan sehingga pada mujtahid mutlak. Tetapi untuk yang kita cakap terhadap yang begitu khusus, membentuk jumlah mufidah. Kalau membuat bahasa Arab, ayat bahasa Arab jumlah mufidah yang mempunyai makna yang boleh difahami sehingga terpaksa untuk diterjemahkan oleh orang lain. Saya fikir orang yang terjemahkan ataupun refresh balik soalan itu mungkin lebih layak untuk menjadi mufti, walaupun berbeza pandangan dengan saya dan ramai di kalangan sahabat-sahabat saya. Tapi jangan sampai untuk mempertahankan, menggambarkan bahawa bahasa Arab ini it's okay untuk buruk. Berada di tempat mufti, tak apa bahasa Arab awak, penguasaan awak buruk. Jangan begitu. Kerana ini akan merosakkan, kerana itu adalah kunci kepada keilmuan dalam pengajian Islam, itu bahasa Arab. Jadi saya fikir perkara ini jelas, dan tolong jangan diheret ke mana-mana hanya kerana ingin mempertahankan satu kesilapan yang cukup fatal sebenarnya kalau gagal menguasai benda yang asas, benda yang ringkas. Bukan saya expect untuk dia bertanya dengan bahasa yang indah, dengan syair, dengan saja' di dalam persoalan tersebut. Tak. Simple. Itu yang menjadi persoalan, kerana dibayar dengan gajinya, dengan bayaran pembayar cukai. Dan yang kedua, dia adalah mufti negeri. Tolong jangan nafikan hal isu berkaitan dia adalah mufti. Kalau dia hanya guru-guru biasa berada di pondok, berada di universiti ataupun, itu pun akan menjadi masalah. Kalau sampai nak mengajar nak bercakap dalam bahasa Arab pun, yang simple bahasa itu pun gagal. Yang ini menjadi satu persoalan yang besar. Apatah lagi hukum, yang ini sesat, yang itu. Tapi kita sendiri tidak menguasai apa yang asas dalam bahasa Arab itu sendiri. Dan saya sendiri akan berlaku kesilapan-kesilapan itu, kerana itu saya pun rasakan bahawa tidak mungkinlah dengan kemampuan ini untuk pergi sampai kepada tahap-tahap yang lebih tinggi dalam kefatwaan iftah itu tadi. Baik, saya kira benda itu jelas. Dan saya tidak mahu memanjangkan, melainkan sekiranya penulisan-penulisan yang wujud itu, kita akan berikan penjelasan yang berikutnya. Sekiranya ianya cuba untuk dilarikan ke sana sini, kononnya seakan isu ini adalah untuk menyerang peribadi. No, anda berada dalam kapasiti orang yang dibayar oleh negara ataupun negeri ataupun oleh rakyat. Kalau orang politik gagal, tidak kompeten, kita minta supaya di stop. Begitu juga kepada orang agama, tidak terkecuali, kerana ada puluhan, mungkin ratusan yang lebih alim daripada itu, yang lebih alim, yang lebih tahu menulis, bercakap dan menguasai kitab turaf.
Dan yang lebih penting, ketika anda ada kelemahan itu, anda cuba untuk label dan juga sesatkan orang lain kerana berbeza pandangan dan approach di dalam pengajian, khususnya dalam akidah yang cuba dia untuk bawa dalam persoalan tadi. Wallahu alam. Terima kasih dan kita jumpa lagi. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menonton video berkenaan sama-sama sahabat-sahabat. Kita moga-moga kita dapat ambil manfaat daripada video berkenaan dengan maksud ustaz-ustaz kita, termasuklah dengan diri saya, kita kena mempertingkatkan pengetahuan kita berkaitan terhadap isu bahasa Arab. Kita kena pertingkatkan isu untuk bukan sekadar kita boleh baca kitab Arab, tetapi kita juga boleh bertutur bahasa Arab dengan baik. Kalau dah pandai bertutur, jangan lupa juga untuk kita membaca dengan baik. Dan setelah kita dapat membaca dengan baik, kita dapat memahami kitab-kitab ini dengan baik. Kerana ia saling berkaitan antara satu sama lain. Moga-moga ia dapat memberikan manfaat kepada kita. Dan semoga video ini juga dapat memberikan galakan kepada kita, sahabat-sahabat yang berada di sini, yang beranggapan diri mereka bermazhab dengan mazhab Syafi'i, untuk sentiasa mempertingkatkan diri di dalam menguasai bahasa Arab, khususnya di dalam memahami apa yang telah disebutkan, apa yang kita baca di dalam, sehingga kita dapat create jumlah mufidah untuk kita nak berdoa di dalam bahasa Arab di dalam salat. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda rasa video ini bermanfaat? Kalau anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Sahabat-sahabat, sekarang kita masih ada lagi promosi untuk buku Sahih Al-Bukhari dengan jilid sebanyak 7 jilid. Harga promosi sedang berlangsung. Saya sangat cadangkan anda dapatkan buku Sahih Al-Bukhari yang mengumpulkan hadis-hadis yang sabit, benar, confirm daripada Nabi SAW, dan kita akan dapat lihat pelbagai perbincangan daripada bab wahyu, daripada bab salat, daripada bab puasa, daripada bab ibadat, daripada bab puasa, daripada kahwin dan sebagainya, ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Dapatkan buku ini segera. Moga-moga kita dapat ambil manfaat. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.